Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini saya ada membuat video menjelaskan kisah sebenar tentang Adam dan Hawa ketika di syurga. Saya membetulkan salah faham yang disampaikan oleh sebahagian asatizah bahawa kononnya Hawa yang memujuk Adam untuk makan daripada pokok yang dilarang. Padahal itu adalah cerita daripada Bible, sementara daripada Al-Quran jelas bahawa syaitan memujuk kedua-duanya sekali, iaitu Adam dan Hawa untuk makan daripada pokok yang dilarang. Bahkan kalau kita rujuk ayat 120 surah Toha, syaitan memujuk kepada Adam sahaja. Okey, sementara ayat 20 surah Al-A'raf dan seterusnya, syaitan memujuk Adam dan Hawa. Jadi bukanlah Hawa yang memujuk Adam sebagaimana yang masyhur disebar-sebarkan oleh sebahagian asatizah. Sesiapa yang belum menonton video itu, minta tonton terlebih dahulu supaya dapat faham dengan baik video ini, ya. Baik, setelah video itu di kalangan para sahabat, para penonton ada yang bertanya ataupun forward kepada saya. Jazakumullahu khairan, saya ucapkan sebuah hadis yang pada zahirnya seolah-olah macam menyokong teori bahawa Hawa lah yang memujuk Adam untuk makan daripada pokok yang dilarang. Hadis tersebut sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya hadis nombor 3330, dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya hadis nombor 1470. Ia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, kalaulah bukan kerana Bani Israel, nescaya daging tidak akan busuk, dan kalaulah bukan kerana Hawa, nescaya isteri tidak akan khianat kepada suaminya. Okey, saya ulang balik, ya. Kalaulah bukan kerana Bani Israel, nescaya daging tidak akan busuk atau rosak, atau dalam bahasa kita basilah. Dan kalaulah bukan kerana Hawa, nescaya isteri tidak akan khianat kepada suaminya. Sementara itu, dalam lafaz lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari nombor 3399, juga Sahih Muslim sebagaimana yang saya tunjuk tadi, nombor 1470, ada tambahan ad-dahr di hujungnya, sehingga dengan itu bermaksud, dan kalaulah bukan kerana Hawa, nescaya seorang isteri tidak akan mengkhianati suaminya selama-lamanya. Okey, ada tambahan selama-lamanya. Okey, maksud khianat di sini ialah isteri itu mengajak ataupun memujuk suaminya melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Islam. Sebagai contoh, katakanlah suami hendak pergi semayang berjemaah di surau atau masjid. Isteri pula pujuk-pujuk, tak payahlah bang, kita duduk rumah tengok Netflix sudahlah. Okey, katakanlah suami hendak bersedekah. Isteri pula, tak payahlah bang, kita ni curtain dah sebulan tak tukar, kita guna duit tu tukar curtain lagi baguslah. Okey, ataupun katakanlah suami hendak ambil rasuah. Okey, contohlah kan, isteri pula kata, bang, ambil rasuah tu, ala-ala nak ambil tu, ambil lah banyak sikit, jangan ambil sikit-sikit je. Okey, ini sebagai contoh apa yang dimasukkan dengan khianat, ya. Jadi, berdasarkan zahir hadis ini, kelihatan seolah-olah ialah Hawa lah yang telah memujuk Adam untuk mengkhianati larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak makan daripada pokok yang dilarang. Okey, itu zahir hadisnya. Okey, sebelum saya nak jelaskan maksud hadis itu ataupun pandangan saya tentang hadis tu, ingin saya jelaskan beberapa asas yang penting, ya. Kita ahli sunnah wal jamaah. Okey, bila sebut ahli sunnah wal jamaah, bezakan, ya, ada dua jenis ahli sunnah wal jamaah. Pertama, ahli sunnah wal jamaah pada lisan dan tulisan, tidak pada akidah, tidak pada ibadah. Ini yang kita biasa dengar orang-orang yang sekarang ini, sebahagiannya asatizah, sebahagiannya mufti, mereka menyebut-nyebut kamilah ahli sunnah wal jamaah, tetapi akidah mereka berdoa kepada orang mati, ibadah mereka berzikir dengan zikir-zikir yang bukan daripada sunnah Rasulullah. Bahkan banyak aspek akidah, banyak aspek ibadah mereka yang menyebabkan kita tertanya-tanya, ini sunnah dari sudut mana ni? Atau yang saya biasa kata apa, ini sunnah tang mana ni? Okey. Kategori yang kedua pula, ahli sunnah wal jamaah pada lisan,
pada akidah dan juga pada ibadah. Kita masuk yang kedua ni. Kalau belum pun, ayuh kita masuk dalam jenis yang kedua. Yang ini akidah kita benar-benar berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita benar-benar berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga aspek-aspek lain yang berkaitan dengan syariat Islam. Okey, jadi manhaj kita ahli sunnah wal jamaah ialah kita sentiasa merujuk kepada Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan hadis. Sikap kita, pendirian kita ialah Al-Quran dan hadis ini saling menjelaskan antara satu sama lain, saling memperincikan antara satu sama lain, ya. Kadang-kala memang terdapat ayat Quran dan atau hadis yang pada zahirnya kelihatan bercanggah, pada zahirnya kelihatan contradicting. Akan tetapi para ulama telah pun menggariskan kaedah-kaedah bagi menghilangkan percanggahan tersebut. Saya sendiri alhamdulillah dalam beberapa video saya secara rambang, secara berasingan, ada juga menjelaskan kaedah-kaedah tersebut ataupun mengguna pakai kaedah-kaedah tersebut. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu dalam kes-kes yang sangat terpencil, terdapat ayat Quran dan hadis yang percanggahannya tu macam tak dapat dihilangkan ataupun belum dapat penjelasan kaedah yang dapat menghilangkan percanggahan tersebut. Dan hadis yang sedang kita bincang sekarang ni, yang akan saya ulas sekarang ni, masuk dalam kes yang sangat terpencil itu. Okey, kenapakah adanya percanggahan itu akan saya jelaskan, ya. Dan apabila berlakunya percanggahan dalam kes-kes yang terpencil ini, maka sikap yang betul, sikap yang benar ialah kita standby dulu, ataupun dalam bahasa yang dalam disiplin ilmu Islam kita sebut tawakuf. Tawakuf ini menahan diri daripada memberi komen ataupun sesuatu pandangan kerana wujudnya percanggahan, pertentangan yang belum dapat lagi dihilangkan, belum dapat lagi dijelaskan dengan penjelasan yang memuaskan hati. Okey, jadi kenapa saya berkata berlakunya percanggahan itu? Inilah yang akan saya jelaskan di sini, ya. Baik, kita fokus kepada rangkap kedua hadis sebab itulah yang menjadi fokus kita. Yang ini, kalau bukan kerana hawa, nescaya isteri tidak akan khianat kepada suaminya. Okey, sebelum tu saya telah merujuk kepada kitab-kitab syarahan hadis, penjelasan para ulama. Setakat ini saya tidak jumpa penjelasan yang memuaskan, penjelasan yang address the issue, penjelasan yang menyentuh isu. Apakah isunya? Yang ini berlakunya pertentangan antara hadis ini dengan ayat-ayat Al-Quran. Apakah pertentangan tersebut? Pertama, jelas dalam Al-Quran bahawa bukan Hawa yang memujuk Adam, tetapi syaitan yang memujuk Adam dan Hawa. Sebagaimana ayat ke-20 dan seterusnya daripada surah Al-A'raf. Sebagaimana kalau kita rujuk pula surah Toha ayat 120, syaitan memujuk kepada Adam sahaja, ya. Jadi dalam Al-Quran tak ada langsung petunjuk ataupun isyarat bahawa Hawa yang memujuk Adam. Bahkan kisah yang kononnya Hawa memujuk Adam adalah sesuatu yang berasal daripada Bible. Jadi ada pertentangan di sini, ada percanggahan di sini. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, dalam Islam tidak ada dosa warisan, dalam Islam tak ada kesalahan warisan. Apabila disebut dalam hadis itu, kalau bukan kerana hawa, nescaya isteri tidak akan khianat kepada suaminya, ia menunjukkan adanya dosa warisan, adanya kesalahan warisan. Yang ini satu kesalahan yang diwarisi daripada Hawa untuk isteri menderhaka kepada suaminya, ataupun bukanlah menderhaka, khianat kepada suaminya. Dan seperti yang saya jelaskan, khianat masuk di sini ialah mengajak, memujuk suaminya melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Islam. Padahal sikap seorang isteri ialah memujuk, mengajak suaminya untuk melakukan perkara-perkara yang selari dengan syariat Islam. Okey, jadi dalam Islam tak ada dosa warisan. Dalam Islam tak ada kesalahan warisan. Okey, jadi tak ada sikap yang seperti itu yang sepatutnya diwarisi oleh seorang isteri ataupun seorang wanita yang kata, yang kononnya diambil daripada Hawa. Okey, jadi kalau ini dalam agama lain, ya ada, tapi dalam Islam tak ada. Kalau ada isteri yang bersikap sedemikian,
yang khianat kepada suaminya itu adalah kerana kesalahan isteri itu sendiri dan bukan kerana disandarkan kepada Hawa. Yang ketiga, kita sama-sama maklum Adam dan Hawa telah bertaubat daripada kesalahan mereka makan daripada pokok yang dilarang. Sama-sama kita hafal doa yang mereka baca, yakni Rabbana zalamna anfusana. Anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayat 23 surah Al-A'raf kan. Jadi kalau mereka sudah berdoa untuk bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat, maka bagaimana mungkin masih ada kesalahan yang disandarkan ke atas bahu Hawa? Masih ada dosa yang disandarkan kepada bahu Hawa. Okey? Jadi bukan sekadar tak ada dosa warisan, tak ada kesalahan warisan. Dan yang kedua ialah Hawa itu sendiri telah pun bertaubat dengan doa yang kita maklum itu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Jadi tak patut adanya lagi apa-apa kesalahan yang disandarkan kepada Hawa. Kalau nak dikatakan disandarkan, so kalaulah ada isteri yang berbuat salah, yang khianat kepada suaminya, padahal dengan maksud apa? Mengajak suaminya, memujuk suaminya melakukan perkara yang dilarang oleh syariat Islam, so bukan salah isteri lah. Isteri boleh kata, bukan salah aku, ni salah Hawa. So dosanya pada Hawa, bukan pada aku. Macam mana tu? Kan tak kena tu. Okey? Baik. Dan kalau kita rujuk dalam Al-Quran tentang kesalahan ini, okey, kalau kita rujuk dalam Al-Quran, surah At-Taghabun, surah yang ke-64, ayat ke-14, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian daripada isteri-isteri kamu ataupun di antara isteri-isteri kamu. Maknanya bukan semua, tapi min azwajikum. Dalam ayat yang saya tunjuk ni, yang saya gariskan 2 kali tu, perkataan min tu penting. Berarti bukan semua isteri ada sikap macam tu, tetapi sebahagian daripada isteri-isteri kalian, anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Okey? Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum, kan? Sebahagian daripada isteri-isteri kamu, anak-anak kamu adalah musuh bagi kamu, dan seterusnya lah sehingga akhir hayat. Kalau kita rujuk dalam hadis itu, seolah-olah semua isteri salah. Semua isteri ada sikap mengkhianati suaminya, kan? Kalaulah bukan kerana Hawa, nescaya isteri tidak akan khianat kepada suaminya. Maksudnya apa? Kerana Hawa ni lah semua isteri akan khianat pada suami. Tak boleh macam tu. Kalau kita rujuk dalam ayat Quran yang 14 surah Taghabun tu, surah At-Taghabun, min azwajikum, sesungguhnya sebahagian daripada isteri-isteri kamu, sesungguhnya di antara isteri-isteri kamu. Jadi ada beza. Dan perkara ini juga kalau kita kaji dalam sirah, dalam sejarah, kita akan temui para isteri, para muslimat yang sebenarnya selari dengan syariat Islam. Dan sebagai contoh Maryam alaihissalam, tapi mungkin orang kata Maryam tak ada suami. Asyah, isteri kepada Firaun. Kemudiannya kalau kita rujuk kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ada Khadijah radhiyallahu anha. Sebagai contoh, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru menerima wahyu pertama, baru menerima pengangkatan ataupun diutus menjadi seorang rasul, kan, baginda lari balik dari Gua Hira dalam suasana cemas, dalam suasana terkejut. Siapalah yang mari jumpa aku tu, apa semua tu, kan. Dan Khadijah radhiyallahu anha telah memujuk, menenangkan dan memberi sokongan yang positif kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh kata itu sikap seorang isteri yang khianat. Dan ini sangat maklum dalam sejarah bagaimana sikap Khadijah radhiyallahu anha yang memujuk, yang menenangkan, yang bagi support, emotional support kepada lampunya tak nampak. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh yang lain kita ada macam ketika perjanjian Hudaibiyah. Asalnya secara ringkas umat Islam pergi ke Mekah untuk buat umrah, tapi orang kafir Quraisy Mekah tak bagi dia orang masuk. So akhirnya mereka buat perjanjian, tak boleh buat tahun ni, kita boleh buat tahun seterusnya, kan. Lalu Rasulullah SAW menyuruh para sahabat yang sudah siap dengan haiwan sembelihan apa semua tu untuk sembelih dan cukur rambut. Sebab tak boleh buat tahun tu, kan, kita buat tahun yang seterusnya, kan. Tapi tak ada yang nak buat. Lalu melihat sedemikian, Rasulullah pun menjadi sedih.
Sahabat tak nak buat, sahabat pun bukan apa, sahabat kata tak, kita nak buat juga. Kan. Lalu Ummu Salamah radhiyallahu anha mencadangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata engkau yang buat dulu wahai Rasulullah? Engkau yang sebelih korban, engkau yang minta orang cukurkan rambut, kepala, dan nanti sahabat lain akan buat. Lalu Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam mengikuti cadangan itu, dan melihat yang sedemikian, para sahabat pun radhiyallahu anhum turut membuatnya. Dalam kes ini kita tak boleh kata Ummu Salamah ni isteri yang mengkhianati suaminya, kan? Sebab ini ialah isteri yang menganjurkan, yang menasihati suaminya melakukan sesuatu yang selari dengan syariat Islam. Ini beberapa contoh yang saya ingat. Saya yakin di sana terdapat banyak lagi contoh-contoh di mana para isteri menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi sokongan, dan dalam topik kita ni memujuk suaminya, menganjurkan suaminya melakukan perkara-perkara yang selari dengan syariat Islam. Bahkan zaman sekarang ni pun saya yakin ada saja di kalangan pasangan suami isteri yang isterinya okey, beriman, bertakwa, tapi suaminya pula yang sebaliknya, kan. Jadi yang saya nak tekankan, hadis tu, kalau kita tengok hadis tu, seperti semua isteri ni akan bersikap khianat kepada suaminya, kan? Tak betul. Tapi kalau kita rujuk kepada ayat 14 surah Taghabun, sebahagian daripada isteri-isteri, itulah bila dikatakan sebahagian daripada isteri kamu, anak kamu menjadi musuh bagi kamu, maksudnya dalam kes inilah menganjur, mengajak kepada sesuatu yang bertentangan daripada syariat Islam. Okey. Jadi faktor-faktor ini, percanggahan ini, saya lihat tidak disentuh, tidak dikupas, tidak dibahas oleh para ulama ketika mensyarahkan hadis ini. Saya memanglah sebelum kita buat video ni, kita sembang dulu kitab-kitab syarahan apa semua tu, kan. Jadi pada dapatan saya, pada kajian saya, mereka sekadar menjelaskan hadis itu tanpa mereka address the issue, tanpa mereka menyentuh dan membandingkan dengan ayat-ayat Quran macam yang saya sebut tadi. Okey? Maka atas sebab-sebab ini saya tadi macam saya katakan dalam bahagian mukadimah, kan, sikap kita, manhaj kita, apabila adanya ayat Quran dan hadis yang pada zahirnya saling bercanggah dan tak dapat dihilangkan percanggahan itu, maka sikap kita bukan buang hadis tu, bukan reject hadis, kita tawakuf terlebih dahulu, kita menahan diri terlebih dahulu. Mungkin ada penjelasan yang belum ditemui, penjelasan yang memuaskan yang belum ditemui, penjelasan yang dapat menghilangkan percanggahan-percanggahan seperti mana yang saya sebut tadi. Oleh itu kesimpulannya terhadap hadis itu, sikap saya ialah tawakuf. Saya menahan diri daripada sebarang komen kerana pada zahirnya terdapat percanggahan hadis tersebut dengan ayat-ayat Al-Quran. Okey, terdapat percanggahan dengan ayat Quran, bahkan juga dengan hadis-hadis yang lainnya. Bukanlah semua isteri ini khianat kepada suaminya. Bukanlah semua isteri ini memujuk, menganjurkan suaminya untuk melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Islam. Jadi inilah penjelasan saya terhadap hadis tersebut. Pun begitu, saya terbuka kepada penjelasan yang dapat meyakinkan, yang dapat menghilangkan pertentangan-pertentangan yang saya sebut tadi. Jadi seandainya di kalangan para penonton yang saya hormati, yang dapat berkongsi penjelasan yang memuaskan, dialu-alukan, ya. Dalam kotak description saya ada bagi satu link daripada Islam QA yang menjelaskan maksud hadis itu. Okey, tapi itu dalam bahasa Arab lah. Ya, saya baca lah, tapi doesn't satisfy me, tidak menghilangkan percanggahan dengan ayat-ayat Quran seperti mana yang saya sebut, ya. Jadi kalau ada sahabat, para penonton yang dapat menjelaskan, dialu-alukannya. Jadi fokus kepada pertentangan yang pertama. Pertentangan yang pertama, ayat Quran jelas menunjukkan bahawa syaitan yang membisik, syaitan yang memujuk, syaitan yang menghasut, bahkan siap bersumpah, kan, kepada Adam dan Hawa. Bukannya Hawa yang memujuk kepada Adam. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada dosa warisan dalam Islam, tidak ada kesalahan warisan dalam Islam. Ketiga, Adam dan Hawa telah bertaubat. Dalam kes ini Hawa sudah pun bertaubat. Maka kenapakah pula masih ada kesalahan yang disandarkan ke atas bahu ataupun ke atas nama Hawa? Keempat, kalau nak dikatakan hadis itu, so kalaulah ada
Kalaulah ada isteri yang mengkhianati suaminya, kalaulah ada isteri yang mengajak, yang memujuk suaminya melakukan perkara-perkara yang salah, yang bertentangan dengan syariat Islam, lalu apakah isteri jangan kata, not me, not my fault, how, my mother last time in heaven. Macam tu ke? Okey. Dan yang pencanggahan yang seterusnya pula ialah bandingkan dengan ayat ke-14 surah At-Taghabun, yang ini sebahagian daripada isteri-isteri kamu. Bukan semua, tetapi sebahagian daripada isteri kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu, ya. Jadi kalau sebahagian, ya, itu kita maklum, sebahagian. Tapi hadis ni macam semua isteri khianat kepada suami disebabkan oleh hawa. Yang itu tu yang pencanggahan yang saya masukkan, ya. Baiklah, demikian penjelasan saya dan sikap saya terhadap hadis ini. Yang ini tawakuf, menahan diri daripada memberi penjelasan. Kita tidak tolak sebab ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Okey, jadi confirm sahih, tak tolak. Cuma penjelasan yang memuaskan, yang dapat menghilangkan percanggahan dengan ayat-ayat Quran, hadis-hadis. Sebab bila sebut hadis, kita ada kan hadis yang macam saya sebut, Khadijah yang menenangkan Rasulullah, Ummu Salamah yang memberi cadangan pada Rasulullah, kamu sembelihlah dulu, kamu cukurlah dulu, kan. Dan mungkin ada hadis-hadis lain yang saya tidak ingat. Aisyah radhiyallahu anha yang banyak menghafal hadis-hadis. Takkan kita nak kata ini contoh isteri yang khianat kepada suami, kan. Okey. Alright. Jadi demikian penjelasan saya. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.